Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Rafi bin Abbas, PISNP Bahasa Melayu SK1 ambilan Jun 2019. Dalam video ini saya akan mengulas mengenai aktiviti keyakinan di air dan kayak air. Seterusnya kita akan masuk kepada tujuan aktiviti keyakinan di air. Kepentingan melakukan aktiviti di air adalah perlu kepada setiap orang yang ingin menjalankan setiap aktiviti yang melibatkan air seperti di sungai atau di laut. Pengetahuan asas seperti mengapungkan diri, menyelam, berenang, dan bernafas adalah perlu diketahui dengan mendalam. Hal ini bagi memastikan seseorang bersedia dari segi fizikal, mental untuk menjalani aktiviti di air seperti berkayak dan lain-lain. Mereka perlu mempunyai asas keyakinan dalam air yang kukuh supaya diri lebih berani dan tidak teragak-agak untuk melakukan aktiviti di air. Seterusnya kita akan pergi kepada peralatan asas aktiviti air. Peralatan yang kita perlukan semasa melakukan aktiviti air ialah, yang pertama ialah jaket keselamatan. Jaket keselamatan ini adalah untuk membantu seseorang terapung di permukaan air. Yang kedua ialah rescue ring ataupun alat pelampung yang digunakan ketika kecemasan. Apabila contohnya seseorang lemas ketika mandi di laut. Jadi apabila penyelamat nampak perkara tersebut, beliau akan melemparkan rescue ring ni kepada mangsa. Seterusnya buat penyelamat, kenderaan yang bergerak di atas air untuk menyelamat orang yang lemas atau dalam situasi cemas. Bot ini berfungsi untuk memantau aktiviti air yang dilakukan oleh orang sekitar. Seterusnya kita akan pergi kepada teknik asas apungan. Yang pertama ialah backstar float ataupun teknik apungan yang harus melentangkan badan di permukaan air. Jadi untuk melakukan teknik ini, kaki perlu dibuka berbentuk V. Begini bentuk V, dan tangan dibuka berbentuk T. Tangan dibuka begini berbentuk T untuk membentuk seakan bintang. Seterusnya muka haruslah memandang langit dan perut diangkat ke atas, dan tenangkan fikiran dan kawal pernafasan. Untuk kita mengapungkan badan ini, kita perlu kawal pernafasan dan tenangan mesti, fikiran mesti tenang supaya barulah dapat timbul ataupun terapung. Teknik yang kedua ialah apungan cendawan. Untuk melakukan teknik ini, kaki perlulah dibengkokkan dan tangan memeluk kaki. Kepala ditundukkan sehingga badan kelihatan seperti bola. Untuk teknik ini kita tidak melakukan pergerakan supaya perlahan-lahan badan kita akan terapung sendirinya. Di sini kita akan melihat simulasi teknik apungan. Itu yang sebentar tadi yang saya sudah cakap, yaitu backstar float dan teknik apungan cendawan.
Aktiviti yang kedua ialah kayak air. Kayak air. Peralatan keselamatan aktiviti kayak. Yang pertama yang kita perlukan untuk berkayak ialah buoyancy aid, yaitu bahan bantuan apungan yang berbentuk seperti vest, berbentuk seperti jaket keselamatan dan dilengkapi dengan tali pinggang. Buoyancy aid ini diperbuat daripada sejenis getah kalis air yang lembut. Ketika di air, ia akan membuatkan kita terapung secara menegak. Buoyancy aid ini hanya boleh bertahan dalam jangka masa yang pendek berbanding dengan jaket keselamatan. Jaket keselamatan boleh bertahan dalam jangka masa yang lebih lama berbanding buoyancy aid ini. Seterusnya, topi kayak. Jadi topi kayak ini berfungsi untuk melindungi kepala kita daripada terantuk di permukaan yang keras. Jadi topi kayak ini selalu digunakan apabila berkayak di jeram ataupun di air yang deras. Kayak ini bukan saja dilakukan di air yang tenang, tapi juga selalunya digunakan di kayak ini dilakukan di tempat yang ekstrim, air yang deras, seperti yang jeram, yang mempunyai batu-batuan yang besar. Seterusnya, alat keselamatan yang perlu ada untuk berkayak ialah kayak sendiri. Jadi kalau tidak kayak, maka kita tidak akan dapat berkayak. Seterusnya, pedal. Pedal ini ataupun pengayuh digunakan untuk menggerakkan kayak. Kalau tidak pedal ini, kayak tidak dapat digerakkan. Kalau guna tangan, mengambil masa yang lama lah untuk bergerak. Seterusnya, whistle. Whistle ini digunakan untuk tujuan keselamatan lah, yaitu apabila berlaku kecemasan, apabila kita tiba-tiba terjatuh. Contohnya, kita terjatuh daripada kayak akibat air yang deras, kita boleh tiup whistle itu untuk panggilan kecemasan lah. Seterusnya, langkah keselamatan semasa berkayak, yaitu yang pertama, digalakan sistem berpasangan body system, lelaki dan perempuan, dan tahap kebolehan berkayak serta berenang. Maksudnya salah satu ataupun kedua-dua pasangan tersebut mempunyai kemahiran ataupun kebolehan untuk berkayak ataupun berenang. Seterusnya, memastikan setiap peserta dan jurulatih sendiri untuk memakai jaket keselamatan pada setiap masa sewaktu berada di kawasan perairan. Ikatan jaket keselamatan mestilah diikat dengan teknik yang betul dan kuat supaya jaket keselamatan tidak terlepas daripada badan para peserta sewaktu berada dalam air. Ini membahayakan dan boleh membawa maut. Seterusnya, elakkan daripada mendekati batu karang, wave pool, tide trips, kapal, perahu dan lain-lain. Beritahu seseorang apabila kita hendak pergi ke mana ataupun arah tujuan kita semasa berkayak. Seterusnya, peralatan, penyediaan kayak bot dan kelengkapan, pemeriksa kayak. Seterusnya, pastikan kayak dan pendayung dalam keadaan baik dan sempurna sebelum dibawa ke laut. Bawa repair kit atau alat-alat keselamatan survival seperti tali, tiup, kereta dibawa bersama. Bot penyelamat perlu ada untuk keselamatan ataupun mengawasi keselamatan peserta. Seterusnya, bawa kotak pertolongan cemas dan pastikan bilangan kayak, pendayung dan jaket keselamatan mencukupi. Di sini kita akan melihat simulasi cara masuk ke dalam kayak. Sebelum kita memasuki kayak ni, kita haruslah memakai speedet, iaitu untuk mengelakkan air untuk memasuki kayak. Cara memakai speedet ialah pastikan tali berada di bahagian tengah kaki. Dan setelah
selesai memakai speed deck ni, barulah kita boleh untuk memasuki kayak. Cara untuk kita masuk ke dalam kayak. Okey. Yang pertama kita pegang di bahagian komik kayak. Bahagian komik kayak dengan kedua-dua tangan. Okey. Lepas tu langkah seterusnya kita memasukkan sebelah kaki saja di bahagian dalam kayak. Okey. Dan kita duduk di bahagian bahagian tepi komik kayak. Okey, langkah seterusnya kita mengalihkan bahagian belakang badan kita dan duduk ke dalam kayak. Seterusnya kaki yang di sebelah sini memasukkan ke dalam kayak. Okey, langkah seterusnya cara untuk memasang pedek. Okey, langkah caranya haruslah kita masuk di bahagian belakang pedek ni, masuk di bahagian belakang dan menarik ni. Okey, selesai kita memakai pedek. Okey, bolehlah kita untuk meneruskan aktiviti kayak. Okey, seterusnya yang ni ialah cara keluar daripada kayak. Langkah pertama ialah kita menarik pedek ni, tarik keluar, lepas tekan ni, bahagian semua ni tercabut. Lepas tu langkah seterusnya mengeluarkan sebelah kaki di bahagian tebing. Okey, dan tangan kita di bahagian kayak. Okey, langkah seterusnya mengalihkan badan kita ke atas kayak dan mengangkat dua lagi. Okey, seterusnya saya akan menerangkan cara untuk kita buang air dalam kayak di bahagian tepi sungai ataupun tepi tasik. Okey. Sekian saja paparan saya untuk kali ini. Harap sedikit perkongsian saya ini dapat membantu anda semua. Melihat simulasi cara masuk ke dalam kayak, sekarang kita akan melihat pula simulasi teknik mengayuh kayak menggunakan pedal. Seperti ini ya. Okey, kemudian saya akan tunjukkan cara mendayung dengan betul. Iaitu yang pertama, kita akan pergi mendayung ke hadapan. Okey, mendayung ke hadapan, orang belakang akan mengikut rentak orang belakang itu akan mengikut rentak orang hadapan. Apabila orang depan kayuh belah kiri ke kiri lah kayuhnya, kalau kanan lah. Okey, baik. Sekarang ni kita nak belajar bagaimana nak pusing ke kanan, nak pusing ke kiri. Okey. Tengok ke arah kayak. Pusing ke kanan. Pusing ke kanan. Orang belakang pedalnya ke bawah ke arah kanan. Orang kiri, orang depan kayuh ke kiri. Dia akan berpusing. Okey, sekarang ni kita nak ke belakang. Bagaimana nak ke belakang? Alright. Dan seterusnya kaedah bagaimana kita nak stabilkan kayak. Stabilkan kayak. Kayak tak berjalan, dia statik je. Dan pastikan pedal hentakkan kiri dan kanan.
letakkan kiri ke kanan di dalam air. Ini tandanya kayak berhenti. Alright. Seterusnya kaedah kaedah bagaimana kita nak panggil rakan-rakan lain sewaktu kita berkayak. Sewaktu kita ekspedisi, bagaimana kita nak panggil, nak cakap secara kuat tak boleh, isyarat-isyarat kayak. Okey. Okey kan? Okey, ini adalah syarat pertama, iaitu syarat rafting, iaitu untuk memanggil kawan-kawan berkumpul ataupun pendayung berkumpul di satu tempat dan kita akan membuat rafting. Yang kedua, isyarat ke kiri. Okey, menunjukkan ini ada halangan ataupun tidak sesuai untuk laluan lah. Syarat yang ketiga yang asas yang perlu diketahui adalah syarat berhenti. Okey, ini adalah isyarat berhenti, di mana jika dalam ekspedisi kalau melihat isyarat seperti ini, pendayung hendaklah berhenti dan mengikut arahan daripada ketua. Itu saja. Sekian, terima kasih. Okay, berdasarkan aktiviti keyakinan di air dan kayak di air ni, apa yang saya dapat peroleh ialah ilmu baru seperti teknik apungan di air dan cara untuk kita berkayak lah. Di dalam aktiviti keyakinan di air ni mengajar kita untuk berani melakukan aktiviti-aktiviti di air, walaupun kita ini tidak mempunyai kemahiran ataupun tidak pandai berenang. Jadi situasi keyakinan di air ini dapat kita kaitkan dalam dunia perguruan, seperti kita mestilah berani melakukan sesuatu yang baru. Contohnya seorang guru melakukan satu perubahan ataupun berani membuat benda baru dalam teknik mengajar kepada murid, supaya murid tidak bosan dengan pembelajaran yang dilakukan. Jadi dengan keberanian yang dilakukan akan dapat memberikan suatu situasi ataupun suasana baru kepada murid untuk belajar dengan lebih baiklah. Itu sahaja refleksi bagi aktiviti keyakinan di air dan kayak air. Sekian, terima kasih.